Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Mudah-mudahan semua anak tahun 4 sihat di samping keluarga. Saya Ustazah Zaleha binti Abdullah daripada Serai Sungai Manggis akan menerangkan berkaitan dengan pelajaran yang saya akan ajar pada tahun ini. Khot tahun 4. Khot merupakan bentuk tulisan. Kita akan belajar menulis tulisan Jawi jenis khot nasah. Berikut merupakan isi pelajaran yang kita akan pelajari dari segi kemahiran dan juga isi pelajaran. Yang pertama, mengenal dan menulis huruf Jawi tunggal mengikut kaedah khot nasah. Kita tak belajar khot lain ya, khot nasah sahaja untuk tahun 4. Isi pelajarannya pula terdiri daripada huruf Ra, Zai, maaf ya, Zainya tertinggal. Sin, Shin, Sod, Dot, Ta, Zo, Ain, Ghin, Nga, Fa, Pa dan Qaf. Jadi huruf-huruf ini kita akan belajar menulis, cara menulis huruf tersebut iaitu yang berbentuk tunggal ataupun satu sahaja, dia tidak bersambung. Ini merupakan contoh huruf Ra dan Zai. Tengok kepalanya. Kepalanya sengit ke kanan. Dia mesti bermula daripada atas. Atas, kemudian mengiring ke kanan, kemudian barulah berbentuk ekor. Manakala titik-titik yang berwarna kelabu tu tak perlu buat. Itu hanya sebagai teori yang kamu mesti ingat. Tiap kali nak menulis huruf Ra ataupun Zai, mesti macam tu. Atas garisan, hampir 2 titik. Kemudian bawah garisan, 2 titik. Dari segi kepanjangan dan kelebarannya berpandu kepada titik-titik tersebut. Tetapi ingat, titik tersebut tidak perlu ditulis yang warna kelabu tu. Yang huruf Zai tu, titik ke atas memang ada satu, maknanya kena tulis. Dia mengiringnya titiknya tu, kamu dah belajar membuat titik ketika darjah 3. Daripada atas ke bawah, mengiring ke kanan ke bawah sikit. Contoh yang kedua, iaitu huruf Sin. Sin, Shin. Jadi, pastikan mesti ada 3 gigi setiap kali menulis huruf Sin tunggal. Mula-mula mesti bermula dengan sebelah kanan. Kemudian, yang tengah pula. Kemudian barulah yang ketiga, dia ke bawah garisan. Yang pertama, kedua mesti atas garisan. Kemudian yang Shin pula, tengok titiknya. Dia mesti 2 titik dulu, kemudian barulah titik yang atas. Kena ingat, gigi Sin yang ketiga, dia ke kanan sikit, kemudian barulah ke kiri. Kemudian dari segi ketinggian, gigi Sin yang ketiga, iaitu sebelah kanan lebih tinggi daripada sebelah kiri. Itu huruf Sin. Huruf Sod. Huruf Sod seperti yang tertera. Cuba tengok titik-titiknya, titik yang kelabu tu. Huruf Sod dengan dot sama ya bentuknya. Yang kelabu tu maknanya saiz
Kita boleh agak-agaklah waktu menulis. Mula-mula mesti daripada tengah, kemudian naik atas sikit ke kanan, kemudian ke bawah sikit, kemudian terus ke tempat yang mula-mula dan juga giginya. Giginya sama macam gigi sin dan juga shin. Dia sebelah kanan mesti lebih tinggi daripada sebelah kiri. Contoh yang keempat, huruf to. Huruf to badannya tu sama dengan huruf sod. Bentuknya daripada tengah, kemudian ke kanan atas sikit, kemudian melentuk ke bawah dan terus ke kiri. Manakala yang tiangnya tu, tiang to ataupun so, dia seperti huruf alif. Dia sengit, bukan seperti tiang betul. Kalau tiang rumah tegak, tetapi tiang to, tiang zo, tiang lam, dia adalah sengit. Sengit sikit ya, sengit ke kiri. Kemudian yang atas besar, yang bawah kecil. Tengok kepalanya pula. Kepalanya tu ada topi sikit. Pun kena buat, wajib. Ni huruf ain, ghin, nga dan ain, ghin, ain, ghin dan nga. Jadi huruf-huruf tersebut adalah sama bentuknya. Bahagian kepala dia adalah pendek, manakala dagu dia memanjang ke atas. Memang macam tu. Jangan tanya kenapa macam ni. Tetapi memanglah macam tu. Huruf ain, ghin, nga, dia memang macam mendongak sikit. Kemudian tengok perutnya. Perut yang sebelah kiri tu hendaklah selari. Antara kepala nga dengan perutnya selari ataupun sama. Jangan pula perutnya boncit. Jangan pula kepalanya ke depan ataupun ke belakang. Dia mesti sama. Begitu juga dengan ekornya. Ekor ain, ghin, nga sama dengan ekor jim, ha, ho. Dia ekornya lebih panjang daripada kepala dia. Memang dipanjangkan sikit dan jangan naik. Kalau nak naik boleh, tapi sikit sangat. Tak boleh tinggi sangat. Yang hujungnya ya, ekornya. Ni huruf fa. Huruf fa, huruf pa, ya, huruf fa dan pa sama bentuknya. Dua-dua huruf tersebut berada di atas garisan, manakala lebar perut dia tu yang kelabu warna kelabu ada 4 titik tu, itu saiznya lah lebih kurangnya. Hendaklah memanjang. Fa dengan pa ya, atas garisan memanjang sikit badannya. Kemudian kepalanya seperti menunduk sikit. Okay, kemudian yang ini qaf pula. Huruf qaf, kepalanya atas garisan, badannya bawah garisan. Dia berbeza sikit dengan huruf fa ataupun pa. Huruf qaf agak bulat. Dia kepalanya sama. Tetapi kedudukan huruf qaf, kepalanya bawah sikit berbanding fa ataupun pa. Tetapi bentuknya sama. Badannya tak sama ya. Kalau fa ataupun pa atas garisan memanjang, huruf qaf adalah ke bawah garisan dan agak membulat. Manakala hujung ekornya naik ke atas garisan, lebih daripada atas garisan. Itu merupakan huruf-huruf ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghin, nga, fa, pa dan huruf qaf. Nampak macam mudah, tetapi tidak semudah yang kita sangka. Ini merupakan huruf jawi tunggal. Tunggal itu maknanya tidak bersambung. Manakala kemahiran yang kedua pula, iaitu mengenal dan menulis huruf jawi bersambung mengikut kaedah hot nasah. Huruf jawi bersambung
bersambung ya. Huruf ro, zai, sin, shin tu semuanya bersambung. Minta maaf, huruf zai tertinggal. Isi pelajarannya ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghin, nga, fa, pa, dan kof. Ini huruf-huruf yang bersambung. Kalau tulisan kat sini tak disambung, tetapi nanti contoh-contohnya ianya bersambung. Cuba perhati. Huruf apa yang bersambung ni? Ini merupakan huruf apa? Huruf ha bersambung dengan sin. Contoh sin yang pertama atas garisan. Yang kedua, sin yang kedua atas garisan. Yang ketiga, lebih daripada atas garisan sebab kedudukan ha dia mesti atas garisan. Ha yang hujung tu atas garisan. Kena ingat ha yang hujung tu ekornya dia tak naik juga, dia terus ke depan, melebihi daripada had kepala. Walaupun orang yang dah mahir sangat dalam bidang hod, bila menulis hod dia mesti perlahan-lahan, teliti. Contoh yang kedua, huruf ya dengan sin. Ya dengan sin, ya bersambung macam ba, macam nya, macam ta. Kemudian huruf sin. Sin, kaedahnya sama juga. Bila berada di hujung, sebelah kanan tinggi, sebelah kiri rendah sikit. Dia seperti membulat. Kemudian perkataan yang kedua, ta, nun, fa, sin. Huruf ta macam mana? Nun, fa, sin. Kemudian ain. Ain, to, shin. Jangan lupa, ain dia wajib mendongak. Mendongak bukan bermaksud sombong. Tetapi ini memang kaedahnya. Kaedah huruf ain, ghin, nga di awal dia agak mendongak. Kemudian huruf to. Huruf to, tengok bentuk badannya. Bentuk badannya memang macam tu. Kemudian to tu ada tiang. Tiang to dengan huruf alif sama. Dia memang sengit. Jangan tanya kenapa to dengan alif ni sengit. Tapi memang dia sengit. Kemudian huruf shin. Huruf shin, tengok gigi pertama kecil, gigi kedua panjang sikit, gigi ketiga ke bawah. Bila ke bawah jangan lupa huruf sin ataupun shin. Sebelah kanan mesti lebih tinggi daripada sebelah kiri. Yang bawahnya agak membulat. Huruf sod. Huruf sod dengan to sama. Ya. Huruf sod yang awal, kalau misalnya di awal, bentuknya macam tu. Huruf sod ataupun dot ada gigi. Giginya tu, gigi di samping. Ekor di bawah. Ada tulisannya kan? Jadi mesti bentuknya macam tu. Dia mesti ada gigi. Kalau tak ada gigi maknanya ejaan perkataan tersebut salah. Okey, cuba tengok. Sod di akhir, nun di awal. Nun, tengok bentuk nun. Tengok bentuk sod yang ada titik-titik merah tu. Memang perkataannya macam tu. Jangan tanya kenapa sengit macam ni. Memanglah bentuknya macam tu. Huruf sod dengan sin, jangan lupa sama giginya. Sebelah kanan lebih tinggi daripada sebelah kiri. Okey, contoh berikutnya. Ba, to, ba. Huruf ba yang awal, tengok bentuknya. To, jangan lupa bentuknya sod dengan to sama badannya itu. Kemudian jangan lupa huruf tiangnya itu sama dengan alif. Sengit. Tidak seperti tiang rumah kamu. Tiang rumah kamu lurus, tetapi tiang alif ataupun to ianya sengit. Dan dia pakai topi kecil. Kemudian ba di hujung. Ba di hujung, dia seperti yang hujung sekali seperti ba tunggal. Tetapi yang sebelah kanan, oleh kerana dia bersambung, dia tidak seperti ba tunggal. Kemudian yang berikutnya, nun, zo, ya ataupun alif. Alifnya
Alif yang seperti berbentuk ya. Tengok bentuknya betul-betul. Yang ada nombor-nombor tu maknanya cara menulis. Mula-mula yang nombor 1, dan nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Jangan lupa ada topi. Topi kecil ya. Okey, kemudian contoh berikutnya huruf Ho dan To. Ingat, Jim, Ha, Ho, dia bila di awal seperti Ain. Dia tidak menapak, yang menapak perutnya. Manakala yang muncungnya tu dia tak menapak. Dia berada di awang-awangan. Tak adalah tinggi sangat, tetapi berada di awang-awangan. Kemudian, bila badannya dia makin berada menapak di garisan. Huruf Ta, huruf Zo, sekali lagi jangan lupa. Tiangnya menyengit, ada topi, dia pakai topi cantik. Huruf Fa jangan terletak atas garisannya, dia hafadot tu, huruf Fa berada di atas sedikit daripada garisan. Okey, ni contoh Ain. Ain berada di awal perkataan. Huruf Ain, bahagian kepalanya pendek. Dagunya panjang ke depan. Dagu ke badan dia makin lama makin ke bawah. Maknanya kepala dia dan dagu dia berada di awang-awang. Tidak menapak di garisan. Dia agak lonjong sikit. Kemudian tengok mim, Ain mim. Mim yang bersambung, tengok bentuk tulisannya. Ada ekor. Macam mana agaknya cara buatnya ya? Huruf Ain pula. Yang tengah, Ain alif. Jangan lupa huruf alif. Di awal ke, di tengah ke, di akhir dia akan tetap sengit. Tidak seperti yang rumah kamu. Ya? Okey, kemudian contoh yang kat hujung tu Ain Ba. Ain sama juga bentuknya. Bila di awal macam tu, dia mendongak sikit. Ba, bahagian yang awal, oleh kerana ia bersambung, dia tidak tinggi sangat, dia rendah sikit. Kemudian yang hujung, dia agak tinggi seperti ba tunggal. Okey, kemudian contoh yang berikutnya. Ba Ain Ta. Tengok bentuk ba. Tengok bentuk Ain. Kena ingat, Ain, Ba Ain Ta, Qaf Ain Qaf, Mim Ain Mim. Ain apabila berada di tengah, sebelah kiri tajam, dinaikkan ke atas, tajam. Kemudian sebelah kanan, tumpul. Saya ulang, huruf Ain kat tengah, sebelah kiri tajam, kemudian digemukkan ke atas sikit, kemudian yang sebelah saya ni cakap betul tak ni? Saya ulang. Huruf Ain di tengah, sebelah kiri tajam, sebelah kanan tumpulkan sikit. Kalau Ain, Rin, Nga, bila berada di tengah macam tu, sama je. Kemudian hujungnya Ta. Ta, bila kat tengah, bila kat akhir, kena ingat yang hujungnya tu tinggikan sikit. Kemudian Ain Qaf, Qaf Ain Qaf. Ekor Qaf seperti nun. Hujung sekali naik. Kemudian yang belakang sekali Mim Ain Mim. Cuba tengok Mimnya. Mimnya berada di awang-awang untuk yang pertama. Kemudian Mim yang ketiga berada di garisan betul. Cuba perhati Mim yang akhir. Mim yang akhir seperti alif. Ekornya sengit juga. Jadi huruf-huruf yang seperti ada tiang untuk pelajaran hot ke Jawi ke dia memang sengit sikit ya. Okey, contoh berikutnya Ya Ain. Tengok Ya, bentuk Ya. Dia terletak kat garisan sikit je. Kemudian terus naik. Kemudian yang berdua tu, kemudian
digemukkan sikit ke atas untuk kepala ain, kemudian sebelah kanan tumpul. Ya, kena ingat huruf ain kat tengah ke akhir ke, sebelah kiri tajam, sebelah kanan tumpul. Kemudian barulah muncul perut dan juga kaki dia. Kaki jangan naik ataupun ekor jangan naik ke atas. Jim, ha, ho, ain, rin, nga, hujung kalau dekat huruf tunggal ataupun akhir, dia tidak boleh naik. Kalau nak naik sikit je, jangan banyak-banyak. Okey, kemudian berikutnya huruf fa. Fa alif. Kena ingat, fa alif ke, fa ya ke, huruf fa, huruf qaf hendaklah tunduk sikit. Seperti orang hormat, kamu hormat pada ibu ayah, kalau nak lalu depannya, tunduk sikit. Jadi huruf fa, qaf, kepalanya tundukkan sikit. Kena ingat teorinya, huruf alif sengit sikit, bukan seperti tiang rumah kamu. Tengok ya, ro, tengok ya tunggal. Cantik kan? Seperti itik berenang di air. Dia ada telur ke kaki. Titiknya pun cantik. Jadi waktu kamu buat mesti juga cantik. Okey, tengok berikutnya pula. Qaf, fa, ro. Ro-nya cantik kan? Nah, mudah-mudahan kamu pun mudah untuk membuatnya. Okey. Kemudian contoh yang terakhir. Huruf fa. Huruf fa di akhir. Huruf fa dia ada kepala tetapi dia dilencongkan ke kanan sedikit. Manakala ekornya naik atas garisan. Huruf pa ataupun fa memang tak boleh berada di bawah garisan. Dia wajib berada di atas garisan. Kemudian huruf qaf. Huruf qaf bersambung iaitu di akhir. Huruf qaf mula daripada sini kemudian naik ke atas, kemudian barulah ke bawah dan atas garisan. Kena ingat huruf qaf wajib bawah garisan kalau berada di akhir ataupun di yang tunggal. Manakala begitu juga dengan huruf qaf yang ni berada bawah garisan. Kena ingat huruf fa hendaklah seperti tunduk. Begitu juga dengan yang ni. Okey. Demikianlah tadi berkaitan dengan isi pelajaran yang kamu akan pelajari sepanjang kamu berada di tahun 4. Mudah-mudahan mudah untuk kamu menulis. Sesungguhnya pelajaran hot ni pelajaran yang boleh meniru. Memang kita meniru perkataan yang diberi untuk menulis tetapi menggunakan pensil hot kalau kat sekolah. Kalau nak guna pen hot ataupun batang resam, sila buat kat rumah lah ya. Itu sahajalah anak-anak. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kamu pelajari diamalkan. Cuba buat kat rumah. Pendek kata, dalam buku teks merupakan tulisan hot nasah. Boleh kamu tiru. Okey anak-anak, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.